Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 18 Julai bersama saya Marsla Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. 27 pemimpin kanan PKR minta Anwar Ibrahim henti buat kenyataan memecah belahkan parti. Najib Razak diarah tidak keluar kenyataan subjudis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim diminta agar berhenti mengeluarkan kenyataan yang memecah belahkan parti itu dalam isu video seks dikaitkan dengan timbalannya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Desakan itu disuarakan 27 ahli Majlis Pimpinan Pusat MPP dan ahli Parlimen PKR menerusi kenyataan bersama dikeluarkan hari ini. Kesemua mereka juga tidak bersetuju dengan kenyataan Datuk Seri Anwar semalam yang menyatakan Datuk Seri Muhammad Azmin perlu melepaskan jawatan jika video berkenaan tulen. Malah menegaskan kenyataan Presiden itu tidak berasas kerana dibuat berdasarkan spekulasi semata-mata. Selaku Presiden, kata mereka, sewajarnya Datuk Seri Anwar memberikan kepimpinan yang jelas bagi membantras politik jahat menjatuhkan timbalannya. Menurut kenyataan itu, berdasarkan penafian tegas Datuk Seri Azmin berkaitan hal itu, Presiden sewajarnya mempertahankan timbalannya demi memelihara muafakat utuh PKR dan tidak sama sekali cuba mengasir kedudukan timbalan Presiden dalam kerajaan tanpa sebarang asas yang kukuh. Mereka juga mengingatkan Anwar bahawa kepimpinan PKR mempertahankan beliau daripada fitnah jahat yang menggunakan fitnah dan video seks sebagai alat politik pada tahun 2011. Mereka menegaskan Datuk Seri Muhammad Azmin juga secara konsisten mempertahankan Datuk Seri Anwar dan keluarganya selama lebih 20 tahun daripada semua tuduhan politik kotor. Mendahului senarai 27 ahli MPP dan ahli Parlimen PKR yang mengeluarkan kenyataan bersama berkenaan ialah 4 naib Presiden PKR, Zuraidah Kamarudin, Tian Chua, Ali Biju dan Dr. Xavier Jayakumar. Sementara itu, Presiden PKR Datuk Seri Anwar dalam sidang media sebentar tadi menegaskan timbalannya itu mungkin salah faham dengan kenyataan dibuatnya dalam sidang media di lobi Parlimen semalam. Saya datang pertama saya sebut kita masih menolak budaya politik yang jijik. Yang kedua, bila ditanya daripada tangga, apa kata kalau video itu sahih? Itu saya jawab, harus letak jawatan seperti mana yang disebut oleh Perdana Menteri Tun Mahathir selepas itu. Tetapi rakan-rakan mengatakan sebaiknya tak usah layan media dalam soalan itu. Maknanya sebaiknya jawab, tunggu laporan atau siasatan polis. Setakat ini kita seperti mana keputusan Biro Politik adalah melahirkan simpati kepada Saudara Azmin dan keluarga. Dalam sidang media yang turut disertai lebih 10 ahli Parlimen PKR ini juga, Datuk Seri Anwar menafikan bahawa beliau melihat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai ancaman yang bakal menghalangnya daripada menjadi Perdana Menteri. There's not an issue. The MPs are with me. The Pakatan Harapan have made a categorical stand. There's no change. The PM in my weekly meetings just make this assumption that I'm going to take over, and therefore the discussions are on track. So what is the issue? I got the numbers, I got the support of Pakatan Harapan and the Prime Minister. So it is not fair to me or to Azmin. Peguam Negara Tommy Thomas meminta mahkamah agar mengarahkan Datuk Seri Najib Razak mengemukakan permohonan maaf tanpa syarat berhubung hantaran di Facebooknya mengenai isu perbelanjaan kad kredit sebanyak lebih 3 juta ringgit. Tindakan bekas Perdana Menteri itu dikatakan boleh membawa kepada subjudis dan sebagai tertuduh layanan adalah sama seperti orang lain.
Tuntutan itu dibuat di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur siang tadi. Thomas juga meminta supaya Datuk Seri Najib tidak mengulangi perbuatan itu. Perbicaraan kes pecah amanah dan salah guna kuasa terhadap anggota parlimen pekan itu yang memasuki hari ke-40 hari ini menyambung keterangan bekas pengarah bukan eksekutif M-Bank, Chieh Teck Kwak. Saksi pendawaan ke-49 itu memaklumkan mahkamah bahawa dia mengetahui wang derma sebanyak $620 juta Amerika dipulangkan Datuk Seri Najib kepada pemberinya pada tahun 2013. Dalam keterangan balas peguam bela Hafiz Jit Singh, Chia berkata hal itu diketahuinya selepas pengurus perhubungan awam M-Bank ketika itu, Joanna Yu, menghubunginya dan mendapatkan bantuan agar proses kelulusan segera diberikan. Saksi turut mengesahkan bertemu Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz yang menjadi Governor Bank Negara ketika itu sekitar tahun 2013 atau 2014 kerana menemani penggantinya Ashok Ramamuti bagi membincangkan isu akaun Datuk Seri Najib di M-Bank. Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC 2019 antara menjadi perhatian di Dewan Rakyat hari ini. Ia bakal menggantikan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bagi mempertingkatkan integriti dan keupayaan PDRM. Langsung ke Parlimen bersama Salina Zakaria. Baiklah, terima kasih Marsila di Sri Pentas. Sudah pastinya seperti yang anda nyatakan sebentar saja tadi bahawa Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC dibentangkan buat kali pertamanya di Dewan Rakyat hari ini. Dan pembentangan dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Wee Kiong selepas sesi soal jawab lisan sebentar tadi. Terima kasih Tuan Di-Pertua, saya mohon mengemukakan Rang Undang-Undang Akta Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis 2019 atau dikenali sebagai IPCMC, Independent Police Complaints of Misconduct Commissions, Bill 2019. Menurut Datuk Liew Wee Kiong, bacaan kali kedua dan ketiga akan dibuat pada mesyuarat akan datang. IPCMC bertujuan menggantikan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bagi mempertingkatkan integriti dan keupayaan polis di Raja Malaysia PDRM. Ia juga akan bertindak sebagai badan pemantau bebas untuk menerima aduan dan menjalankan siasatan terhadap salah laku anggota polis. Kementerian Dalam Negeri KDN dalam pada itu sedang memutamatkan prosedur operasi standard ataupun SOP peruntukan perundangan sebagai salah satu inisiatif penambahbaikan bagi kewarganegaraan Malaysia. Dan timbalan menterinya Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata bahawa prosedur itu bagaimanapun tidak mengabaikan keselamatan warga negara sedia ada serta di samping menjaga kebajikan pemohon. Berdasarkan rekod Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 111,142 permohonan kewarganegaraan diterima dari tahun 2013 sehingga 2018. Daripada jumlah lebih 26,000 permohonan ditolak, 54,000 dalam proses, lebih 24,000 diluluskan manakala 6,000 permohonan dibatalkan. Perincian mengikut kategori pemerolehan kewarganegaraan di bawah Perlembagaan Persekutuan adalah seperti mana berikut. Pertama, kuatkuasa undang-undang perkara 14/1B, status tolak 1,140 dalam proses 2,558, pendaftaran 15/1 tolak 730 dalam proses 5,265, 15/2 ditolak 3,715 dalam proses 4,959. Datuk Muhammad Aziz menjawab soalan Ahli Parlimen Tebrau Stephen Cheong Xiao Yun berkaitan status permohonan kewarganegaraan dan inisiatif menyelesaikan permohonan tertangguh. Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Dan pada sesi soal jawab lisan tadi turut ditanyakan ialah berkaitan dengan pemancar telekomunikasi, pembinaan menara pemancar telekomunikasi dan radiasi di lokasi bampiran kawasan perumahan tidak menjejaskan kesihatan penduduk. Dan penjelasan itu diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo berkata bahawa ujian terhadap pancaran radiofrekuensi yang dijalankan oleh Agensi Nuklear Malaysia mendapati tahap pemancar RF di sekitar kawasan pemasangan amat rendah dan selamat iaitu kurang daripada 2%.
Kadar pancaran RF ini mematuhi standard mandatory bagi emisi elektromagnet dari struktur radio komunikasi yang telah ditetapkan dan tidak berupaya untuk membawa risiko kesihatan kepada masyarakat sekitar, termasuklah golongan warga tua maupun juga kanak-kanak. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof mengenai ancaman kesihatan kepada penduduk ekoran pembinaan menara pemancar. Katanya pembinaan menara komunikasi sama ada di bandar atau luar bandar hendaklah berpandukan kepada garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dan terletak di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan PBT. Garis panduan itu jelas menyatakan jarak yang sesuai antara pembinaan menara pemancar dan kawasan kediaman adalah di antara 20 hingga 30 meter mengikut ketinggian menara. Baiklah, nampaknya sesi soal jawab lisan mesyuarat kedua bagi penggal kali ini nampaknya sudah pun berakhir dan akan bersama pada Oktober nanti, dan seperti kebiasaannya perbahasan akan disambung jam 2.30 petang dan bersama hari ini rakan setugas saya Syahira Izzati Yaakob serta rakan-rakan daripada Parlimen mengucapkan salam hormat dan terima kasih atas perhatian anda. Kembali kepada anda, Marsila. Baik, terima kasih Salina. Kita beralih ke laporan seterusnya. Kementerian Pendidikan di bawah kerajaan baru tidak pernah meminda atau melaksanakan semakan semula terhadap kurikulum dan buku teks mata pelajaran sejarah. Dalam satu kenyataan, Kementerian menegaskan semakan terakhir kurikulum mata pelajaran itu dilaksanakan pada tahun 2017. Menurut kenyataan itu juga, buku teks serta kurikulum yang digunakan ketika ini adalah berasaskan kepada semakan dilakukan 2 tahun lepas. Pelaksanaan semakan kurikulum dan buku teks mata pelajaran sejarah juga telah dilaksanakan secara berfasa sejak tahun 2017. Tiada mana-mana bahagian yang digugur, dibuang atau dimansuhkan. Sebaliknya, Kementerian Pendidikan berkata bahagian berkenaan telah disusun dan diatur semula. Ia supaya kurikulum yang dipelajari murid lebih kemas dan bersistematik bagi memudahkan pemahaman mereka tentang sejarah negara. Baru-baru ini timbul isu bahawa buku teks sejarah tingkatan 3 telah dipindah melibatkan pemansuhan beberapa bab berkaitan pendudukan Jepun di negara ini dan ancaman Parti Komunis Malaya serta darurat. 5 lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Seremban kerana menghalang tugas polis pada pilihan raya kecil rantau April lalu. Semua tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Vivanita. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa sengaja menghalang tugas Sarjan Yusof Ahmad Medak dengan membuat pemeriksaan pada bonet kenderaan pelbagai guna MPV polis. Perbuatan itu dilakukan di hadapan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina, Chunghua Rantau pada jam 6 petang 13 April lalu. Kes mengikut Seksyen 168 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara maksimum 2 bulan atau denda sehingga RM10,000. Mengikut pertuduhan pilihan, tertuduh didakwa menghalang anggota polis terbabit dari menjalankan tugas mengiring peti undi di lokasi, jam dan tarikh yang sama. Pendakwaan mengikut Seksyen 341 Kanun Keseksaan dan Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara sebulan atau denda RM1,000 jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan mereka diikat jamin RM2,000 dan sebutan semula kes pada 31 Julai ini. Rakaman video kejadian ketika hari pengundian itu tular di media sosial. Kejadian berlaku selepas kumpulan penyokong parti politik berkenaan mendakwa polis membawa lebihan kertas undi. Pemaju rumah diisytiharkan muflis, pembeli pula menanggung beban membayar hutang pinjaman perumahan. Tambah membimbangkan mereka, projek perumahan rakyat di Kampung Padang Setengah di Hulu Terengganu semakin usang selepas 234 unit rumah berkenaan terabai sejak 9 tahun lalu. Wartawan Muhammad Isha Abdullah Ngah ada laporannya. Beginilah keadaan fizikal rumah yang dimasukkan di kawasan projek perumahan rakyat di atas tanah Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu. Pemaju terdahulu hanya melaksanakan projek fasa 3 dan 4 ini separuh jalan sejak pembinaan bermula sekitar 2011. Berdasarkan jadual, pemaju sepatutnya menyerahkan kunci kepada pembeli pada Ogos 2014 namun gagal dilaksanakan. Sebanyak lebih 100 unit rumah di fasa 4 ini ditinggalkan terbengkalai oleh subkontraktor dalam keadaan 75 hingga 80% siap. Kita dah terlalu lama menunggu sehingga
pada masa yang sama kita membayar pinjaman, kita menyewa lagi dekat luar. So banyak sangat kita atas kerugian disebabkan oleh kelewatan yang tidak sepatutnya lah bagi saya. Sebab ini satu projek bawah kerajaan yang mana sepatutnya ada pemantauan dari pihak kerajaan untuk memastikan projek ini berjalan dengan lancar untuk kebajikan rakyat. Paling menyedihkan, ramai pembeli bertindak menyiapkan sendiri unit rumah yang dibeli kerana sudah tidak sanggup menanggung beban hutang dan sewa rumah setiap bulan. Kita harap sangat nak duduk rumah. Itulah, dapat saya minta lah kerajaan negeri itu bagilah kata orang tengok pantaulah sikitlah bagi biar dapat kita mendudukinya. Baru-baru ini, 32 pembeli turut bertindak memfailkan saman terhadap syarikat pemaju baharu dan Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu bagi mencari jalan penyelesaian. 9 tahun berlalu, penduduk terpaksa menanggung kerugian. Membaik pulih rumah yang terbengkalai ini bukannya RM1, bukannya RM2, RM3, tetapi kos untuk menanggung dan membina semula rumah yang hampir menyembah bumi ini bernilai puluhan ribu ringgit. Di mana hilangnya pemaju dan penduduk berharap pihak kerajaan negeri sudi campur tangan bagi menyelesaikan masalah ini. Laporan Muhammad Isa Abdilangah, TV3, Terengganu. Sementara itu, Kerajaan Negeri Terengganu memberikan komitmen untuk menyelesaikan masalah projek perumahan rakyat di Kampung Padang Setengah Hulu, Terengganu. Eskonya Dr. Alias Razak berkata projek itu antara 4 projek sakit yang diberikan keutamaan bagi memastikan beban rakyat dapat diselesaikan. Dan memang perjanjian kita dah disebutkan, jadi aku janji dah diberi berkali oleh Sumai ni, dah jumpa saya berkali. Dia akan siapkan paling lewat hujung tahun ni, bulan 12. So, tahun depan dia kata boleh agihkan. Namun begitu, untuk meringankan beban kepada pembeli-pembeli yang telah selesai bayar ataupun yang sudah dipotong gaji mereka, kita akan buat peringkat-peringkat. Setiap mana yang syak dahulu, kita akan dapatkan CC dahulu dan CS dahulu dan kita akan serahkan lebih awal. Tambahnya, pembeli juga dijamin tidak terbeban dengan sebarang kos tambahan bagi baik pulih projek. Sebaliknya, kos berkenaan akan ditanggung oleh kerajaan negeri melalui pihak Lembaga Tabung Amanah Warisan. Rundingan Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP kini mencapai perkembangan baik dan dijangka dimuktamadkan hujung tahun ini. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Darryl Liking, beberapa perkara utama dalam rundingan telah dapat mendapat persetujuan tanpa menjejaskan kedaulatan negara. I think the member countries are finding common ground for reasons to conclude it. Malaysia as well as the 9 other ASEAN countries plus the 6 dialogue countries are moving towards the conclusion of the RCEP, and we will have a meeting next week, just after next week in Beijing, where I will be attending on behalf of the government to try and close some chapters and to give a better direction for ASEAN so that we can hopefully conclude by end of the year. Terdahulu, Datuk Darryl menghadiri majlis pelancaran sidang kemuncak melangkau paradigma 2019. Rundingan RCEP dilancarkan pada November 2012 semasa sidang kemuncak ASEAN di Kemboja. RCEP adalah cadangan perjanjian perdagangan bebas antara 10 negara anggota ASEAN dan 6 negara-negara Asia Pasifik, iaitu Australia, China, India, Jepun, Korea Selatan dan New Zealand. Blok ekonomi baru itu merangkumi 3.4 bilion penduduk dengan nilai ekonomi mencecah 49.5 trilion dolar Amerika. Cadangan India untuk menaikkan duti ke atas minyak sawit dari Malaysia kepada 50% daripada 45% dijangka menyebabkan kerugian besar kepada pengeksport minyak sawit tempatan. Dalam nota penyelidikannya, Public Investment Bank berkata sektor minyak sawit tempatan turut dilihat bakal berdepan saingan lebih sengit apabila duti keistimewaan itu hilang berbanding rakannya dari Indonesia.
Cadangan Kementerian Kewangan dan Perdagangan dari India itu juga akan terus menekan inventory minyak sawit Malaysia pada bulan-bulan akan datang bersandarkan kepada jangkaan peningkatan pengeluaran separuh kedua mengikut musim. Buat masa ini, perbezaan harga antara minyak sawit Malaysia dan Indonesia adalah sebanyak 5%. India, pengimport minyak sawit terbesar di dunia, menyumbang 28% daripada jumlah import minyak sawit Malaysia pada separuh masa tahun ini. Pada separuh pertama tahun ini. Setakat tahun ini, harga purata MSM bernilai RM1,980 setan, penurunan 17.6% tahun ke tahun. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan 3 resolusi bertujuan untuk menyekat rancangan penjualan senjata api Presiden Donald Trump kepada Arab Saudi dan negara sekutu. Langkah itu membabitkan 22 penjualan berasingan termasuk penyelenggaraan pesawat, peluru berpandu dan senjata lain ke Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu serta Jordan. Terdahulu, pentadbiran Trump bertindak memintas Kongres dengan meluluskan penjualan pada Mei lalu dan mengisytiharkan Iran sebagai ancaman asas terhadap kestabilan Timur Tengah. Trump dilaporkan berkata keadaan di Yaman merupakan situasi kecemasan dicetuskan oleh pemberontak Houthi dengan sokongan Iran yang juga merupakan pesaing Arab Saudi. Resolusi ini akan dibentangkan kepada Senat dikuasai Republikan yang sebelum ini bersetuju untuk menundakan penjualan senjata api kerana dikuatiri akan memburukkan lagi peperangan di Yaman. Kerajaan Qatar dituduh menghalang rakyatnya untuk menunaikan haji di Arab Saudi. Tuduhan dilemparkan Arab Saudi dengan merujuk kepada rundingan bersama delegasi Qatar yang diadakan baru-baru ini. Qatar dikatakan meninggalkan meja rundingan tanpa menandatangani sebarang perjanjian berhubung akses rakyat negara itu untuk ke Tanah Suci. Susulan itu, Arab Saudi membuka satu laman web baru bagi memudahkan rakyat Qatar memohon untuk mengerjakan haji dan meminta kerajaan Qatar untuk tidak menyekat laman web tersebut. Arab Saudi merupakan antara negara Arab yang melancarkan boikot ke atas Qatar pada tahun 2017 kerana didakwa melindungi gerakan kumpulan ekstremis. Kebakaran di sebuah studio animasi di Kyoto telah mengakibatkan seorang maut dan puluhan yang lain cedera. Pihak berkuasa Jepun mengesahkan kematian itu namun identiti mangsa belum dikenal pasti. Difahamkan kebakaran bermula pada pukul 10.30 pagi waktu tempatan apabila seorang lelaki bertindak menyimbah cecair dipercayai minyak petrol ke bangunan studio berkenaan. Lelaki yang berusia dalam lingkungan 40-an itu turut mengalami kecederaan dan dikejarkan ke hospital bersama mangsa yang lain. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Liga Perdana Futsal Malaysia 2019, Pahang terus menjadi pencabar kepada pendahulu Selangor selepas kemenangan 5-2 ke atas Terengganu. Sementara Kedah berjaya mencetak kemenangan pertama selepas menewaskan Kuala Lumpur 2-0. Pulau Pinang pula menundukkan Melaka 1-0 untuk melonjak ke kedudukan keempat Liga. Aksi di Kompleks Sukan Panesnik Shah Alam, Pulau Pinang ceria meraih 3 mata selepas mengatasi Melaka 1-0. Gol tunggal perlawanan hadir pada minit ke-11 menerusi jaringan Muhammad Amirul Ismail. Walaupun Melaka berusaha untuk sekurang-kurangnya mencari gol penyamaan, segalanya serba tidak menjadi dengan Pulau Pinang kental bertahan. Bersambung selepas rehat, persaingan sengit terus disajikan kedua-dua pasukan. Namun keputusan 1-0 kekal sehingga tamat 10 masa dengan Pulau Pinang kini melonjak ke tangga keempat Liga mengumpul 7 mata. Pasukan Selangor berjaya merakamkan kemenangan kelima musim ini dengan mencatat keputusan 4-1 menentang Kuala Lumpur City FC yang berlangsung di Stadium Panesnik Shah Alam malam tadi. Pada babak pertama, pasukan tuan rumah berusaha memburu gol hingga penghujung separuh masa pertama tetapi masih buntu untuk menghasilkan gol. Memasuki separuh masa kedua, kedua-dua pasukan terus memperkemaskan jentera serangan untuk mencari gol pembukaan. Namun, tuan nyata berpihak kepada pasukan Selangor apabila meraih gol pertama menerusi Muhammad Akmal Hakimi pada minit ke-29 sebelum Muhammad Rizwan Zainal menambah gol kedua kepada pasukan Selangor. 5 minit berselang, Kuala Lumpur cuba mendapatkan kedudukan selepas Muhammad Muzaffar Muhammad Tahar menjaringkan gol pertama. Pada minit ke-30,
ke-39, Selangor menambah 2 ke pasukan tuan rumah dengan menghadiahkan 2 gol menerusi Muhammad Farid Muhammad dan Muhammad Azri Rahman. Keputusan 4-1 kekal hingga tamat perlawanan sekaligus menyaksikan Selangor meraih 3 mata penuh. Visual anak gajah baru dilahirkan 5 hari lalu yang membuat kemunculan pertama di Zoo Schönbrunn, Vienna, Austria. Mengakhiri Buletin 1.30 tengah hari ini. Saya Marcella Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.